Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel YouTube saya. Saya Cikgu Mus. Pada hari ini, kita akan meneruskan pembelajaran kita untuk Matematik Tingkatan 5, Bab 7, Sukatan Serakan Data Terkumpul. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, so untuk hari ini kita akan sambung bab baru sebab bab 6 kita dah selesai minggu lepas. So untuk bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 196. Okey, dekat situ kita baca cerita dia. Tadi saya sudah baca untuk muka surat 197 berkenaan dengan data untuk COVID-19. Okey, so untuk seterusnya, apa yang kita akan belajar hari ini iaitu 7.1 serakan. Awak boleh rujuk muka surat 198. Okey, awak boleh buka buku teks muka surat 198. Pada akhir pembelajaran, hari ini kita akan belajar membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Okey, untuk matematik statistik yang awak dah belajar dekat tingkatan 3, tingkatan 4, dia tidak sama. Tapi yang ini, histogram ini, dia ada sedikit macam yang awak dah belajar dekat tingkatan 3 kalau saya tak silap. Kalau tingkatan 3 dulu awak ada belajar histogram. Bukan histogram, carta bar. Kalau carta bar, begitulah rupa histogram. Cuma dia ada beza sedikit. Untuk histogram, dia rapat. Kalau carta bar, dia jarak. Okay, lepas itu untuk poligon kekerapan ini awak pun sudah pernah buat juga sebenarnya. Okay, so kita teruskan pengenalan. Okay, untuk serakan bermaksud bentuk taburan data. Sebagai contoh, kalau awak genggam satu batu dekat tangan awak, kalau awak taburkan batu itu, bukan satu batu, segenggam batu, awak taburkan batu itu, taburan batu itu, itulah serakan. Lepas itu, kalau awak genggam lagi satu genggam batu, awak tabur lagi, serakan yang pertama tadi, dia tak sama dengan serakan yang kedua. Awak genggam lagi, awak tabur lagi, tak sama dengan serakan yang ketiga. Itu, batu-batu itu kita anggap sebagai data-data yang kita kumpul. So, bila kita tabur, serakan batu itu kita boleh ukur, kita boleh sukat dalam bentuk statistik supaya kita macam lebih jelas macam apa maksud serakan dia, apa dia punya mean, median, mode, semua benda itu kita boleh nampak daripada benda itulah. Itu lebih kurang lah rupa untuk serakan data itu supaya kita macam boleh mendapat gambaran. Apa yang dimaksudkan dengan serakan ini, taburan data ini? Sebab untuk taburan data, kalau kita imagine macam itu saja, kita macam susah nak imagine. So, itu contoh yang paling hampir saya boleh bagi awak. Macam mana nak bagi tahu taburan data. Sebab data yang kita ambil pun, dia lebih kurang macam itu. Tak semuanya bergumpul dalam satu genggam. Data yang kita dapat. Data yang kita dapat tu kalau kita tabur macam itulah dia. Satu hujung sinun, satu hujung sini, satu di tengah-tengah, ada yang dekat-dekat, ada yang jauh-jauh. Itulah dipanggil serakan. Taburan data. Okay, seterusnya untuk hari ini adalah sukatan serakan. Okay, sukatan kuantitatif seperti julat antara kuartil, variance dan sisi hampir Y. Ini dalam matematik tingkatan 4 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Sama juga dekat sini kita lebih fokus kepada untuk data terkumpul. Okay. Tingkatan 4 kita tengok data tak terkumpul. So, untuk tingkatan 5, awak tengok data terkumpul.
Okey, bagi suatu set data terkumpul, serakan data boleh dilihat dengan membina histogram dan poligon kekerapan. Ada 3 graf yang awak akan belajar dalam bab ini. Untuk awal-awal ini, kita cuma tengok 2 ini sahaja dahulu, iaitu histogram dan poligon kekerapan. Perkara yang perlu diketahui sebelum membina histogram dan poligon kekerapan ialah yang pertama selang kelas, yang kedua had bawah, yang ketiga had atas, yang keempat titik tengah, 5 sempadan atas, 6 sempadan bawah dan ketujuh kekerapan longgokan. Untuk graf yang ketiga, dia guna kekerapan longgokan. Untuk 2 graf yang kita akan belajar selepas ini, histogram dan poligon kekerapan, dia cuma tengok 1 sehingga 6 sahaja. Okey, so 7 saya cuma macam sekali lintas sahaja untuk hari ini. Sebab untuk nombor 7 ini, kekerapan longgokan, dia lebih kepada graf yang ketiga, iaitu ogive. Okey, saya teruskan. Ini cuma macam introduction apa yang awak akan belajar dalam bab ini. Okey, kita terus tengok contoh 1 muka surat 199. Sebab statistik ini dia tak banyak cerita sangat. Dia lebih kepada terus contoh, terus latihan, terus kita tengok macam mana data itu dipersembahkan. Dia lebih kurang macam itulah. Awak tengok muka surat 199 contoh 1. Itu adalah macam mana kita nak membina jadual kekerapan. Sebelum kita boleh membina histogram, membina kekerapan longgokan, graf poligon kekerapan, kita perlu bina dahulu jadual kekerapan. Okey. Dekat sini, dia bagi contoh set data di bawah menunjukkan tinggi kepada CM yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. So, 153, 158, 145 dan seterusnya. Dekat sini ada berapa semua data yang kita ada? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So, ada 20 data yang kita ada. Maksudnya ini adalah tinggi dalam CM yang terhampir bagi 20 orang murid tingkatan 5. Okey, dalam soalan ini dia tidak tulis berapa bilangan. So, saya kira. Okey, macam mana kita nak bina dia punya... Oh, dia ada soalan. Sorry. A. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Kemudian, bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat di A. Dia tulis dekat sini, bina jadual kekerapan di A. Seterusnya, lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okey, soalan yang pertama dia minta tadi ialah tentukan selang kelas yang sesuai supaya kelas menjadi 6. Apa maksud kelas ini? Okey, kalau tingkatan 5 kan, murid tingkatan 5 contohnya ada 90 orang. Okey, macam mana kita nak asingkan murid itu kepada... Okey, contoh awak ada 5 sakura, 5 alamanda, 5 bougainvillea dan 5 lavender. Samalah juga dengan kelas dekat sini. Kalau tingkatan 5, kita ada 4 kelas. So, dekat sini macam mana kita nak menjadikan dia 6 kelas, maksudnya kita asingkan data tadi kepada 6 kelas mengikut julat dia. Satu kelas itu dia ada julat dia. Dia ada selang kelas dia. Dipanggil sebagai selang kelas. Okey, so dekat sini tadi kita ada 20 data. Data kita 153, 158, 145 sehinggalah 164. Okey, untuk mengasingkan 20 data ini kepada 6 kelas, kita mesti cari saiz selang kelas itu dulu. Okey, sekejap. Saiz selang kelas kita nak cari. Yang pertama sekali, ini adalah cara untuk menentukan saiz selang kelas. Nilai data terbesar tolak nilai data terkecil. Kita tengok dekat sini, apakah kita punya nilai data terbesar? Okey, yang saya nampak dekat sini 173. Okey, ini adalah kita punya terbesar.
Okey, ini adalah kita punya terbesar. Tolak yang terkecil. Yang terkecil saya nampak dekat sini adalah 145. Kemudian bahagi bilangan kelas. Bilangan kelas kita adalah 6. Okey, itu adalah cara untuk menentukan saiz selang kelas. Jangan risau, untuk selang kelas ini, okey, ada yang keluar masuk, biasalah tu. Pagi-pagi memang line Google ada problem sikit. Okey. So untuk selang kelas ini, awak jangan risau, biasanya dalam exam dia akan bagi awak jadual. Okey, dalam jadual itu dia sudah ada tempat kosong. Itulah awak punya kelas awak. Kalau ada 6, maksudnya 6 lah kelas awak. Kalau ada 7, maksudnya 7 lah kelas awak. Inilah adalah cara untuk menentukan saiz selang kelas. So, dapatlah 4.7. Okay, bila dapat 4.7, awak tak boleh ambil 4.7. Contohnya bilangan murid di dalam kelas. Mana ada bilangan murid 29.5, tak ada. Okay, untuk data, kita mesti ambil nombor genap terhampir ataupun nombor bulat. Okay, nombor bulat. Sorry, bukan nombor genap, nombor bulat. So, 4.7, nombor bulat dia adalah 5. Maka selang kelas yang sesuai ialah 145 sehingga 149. Awak tengok dekat sini, okay, bila dia kata 145 hingga 149, 145, 146, 147, 148, 149. 5 jari. Maksudnya itu adalah saiz selang kelas. Di dalam selang kelas itu ada 5 nilai yang kita ambil. Okay, 150 sehingga 154 pun 5 juga. 150, 151, 152, 53, 54. Dia lebih senang untuk data terkumpul ini, dia lebih senang sebenarnya kalau awak guna jari. Ada sebab kenapa saya tunjuk jari saya. Lepas ini ada cara untuk menentukan selain menggunakan rumus. Ada cara boleh guna jari. Dan seterusnya sehinggalah kita nilai maksimum iaitu 174. Okey, 170, 171, 172, 73, 174. Okey, walaupun data awak dekat sini dia cuma setakat 173, awak tak boleh berhenti setakat 173. Sebab 170, 71, 72, 73. Dia cuma 4 sahaja. So, awak tambah lagi 174. Supaya cukup saiz selang kelas awak adalah 5. Okey, tidak setakat ini. Mana chat? Okey. Okey, tidak ada. Okey, saya teruskan. Soalan B. Untuk soalan B, dia minta awak bina satu jadual kekerapan yang mengandungi kekerapan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Okay, itu yang soalan minta. Sebenarnya soalan itu dia sudah bantu awak. Itu adalah benda yang awak perlu buat di dalam satu jadual kekerapan. Okay, nama dia pun sudah jadual kekerapan. Mestilah ada kekerapan. Ini paling penting. Mestilah ada kekerapan. Yang di belakang ini bergantung kepada graf yang kita nak bina. Okay, so dekat sini soalan minta had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas. So, kita buat semua sekali. Okay, so yang pertama sekali kita cari dulu kekerapan sebab ini paling penting. Sebab itu nama dia jadual kekerapan. Okey, kita cari untuk selang kelas yang pertama daripada 145 sehingga 149. Kita cari yang ini awak sudah belajar, kita menggunakan kaedah gundalan. Okey, 145 1 sehingga 149. Okey, ada lagi. 1.
Ada lagi? Tidak ada. So, dapatlah kekerapan kita 2. Okay. Habis terus. Nama kaedah ini adalah kaedah gundalan. So, 150 hingga 154. Kita cari. 153. 1. Ada lagi ke tidak? 150. Masuk dekat sini. Dia macam ini. Okay. 158 dekat mana? Dekat sini. 166 dekat mana? Dekat sini. 158 dekat mana? Dekat sini. 168 dekat sini. Ini nama dia kaedah gundalan. 161 dekat sini. 163 dekat sini. Okey, Simu, selamat pagi. 173 dekat sini. 163 dekat sini. 165 158. Okey, dan kita kira semua sekali. Okey, untuk yang ini awak mesti buat dengan berhati-hati, takut nanti ada yang tertinggal, ada yang terlupa. 156. Okey, kalau ini dah 4, itu maksudnya 5. 155 1. So ada 6, 164. Ini. Okey. So ini nama dia apa tadi? Ini nama dia adalah gundalan. So awak ada buat dekat tingkatan 3 dulu. Okey. Tujuan dia bagi mengelakkan awak tertinggal data. Okey, untuk had bawah. Had bawah kita tengok nilai minimum untuk setiap kelas. Okey, nilai minimum untuk setiap kelas, kita tengok dekat sini apakah nilai minimumnya? 145. So, had bawah dia 145. Yang ini 150. Dan yang ini 155. Dan seterusnya 160, 165, 170. Had bawah ini adalah nilai minimum di dalam kelas itu. Kemudian had atas adalah had maksimum. Had maksimum kita adalah 149. Yang ini pula 154. Dan yang ini adalah 159. Dan yang di bawah ini 164, 169 dan 174. Okey, kemudian titik tengah. Okey, untuk titik tengah ini dia ada rumus dia. Rumus dia adalah had bawah tambah had atas bahagi 2. Okey, itu kalau awak jenis yang suka ingat rumus. Kalau saya ajar student, tak perlu nak hafalkan semua rumus. Guna kaedah yang paling mudah. Okey, saiz kelas awak tadi berapa? 5. 145, 146, 47, 48, 49. Okey, kita tengok dekat sini dulu. Kita guna contoh titik tengah guna rumus. Had bawah awak 145. Awak boleh tekan 145. Okey, sekejap. Saya nak tulis dekat sini contoh. 145 tambah 149 bahagi 2. Awak akan dapat 147. Itu kalau awak jenis yang suka guna rumus. Okey, so dapatlah dekat sini titik tengah dia 147. Kalau nak guna tangan pun boleh. 145, 46, 47, 48, 49. Titik tengah kan? 5. So awak tutup 2 jari ini. Awak tutup 2 jari ini. Dekat sini ada tinggal. So ini tadi berapa? 147. Sebab itu dekat sini awak dapat titik tengah 147. Okey, cuba pula untuk 150, 51, 52, 53, 54. Tutup. So dekat sini tadi 152. So 155, 56, 57. Dapatlah dekat sini 157.
dan seterusnya 160, 61, 62 dan 65, 66, 67 dan 70, 71, 72. Okey, itu cara yang macam supaya awak tidak perlu hafal rumus sebab statistik ini banyak rumus. Okey, untuk mudah-mudah macam ini dia lebih, kalau senang kita guna cara yang alternatif. Kalau boleh guna tangan lah. Kalau boleh guna benda lain, guna benda lain lah. Okey. Ada soalan tak setakat ini? Okey, tidak ada. So, untuk sempadan bawah. Berbeza dengan had bawah. Okey, sempadan bawah ini kita dapat daripada had bawah. Okey, sempadan, kalau had bawah kita adalah 145. Untuk sempadan bawah ini adalah sebelum. Okey, sebelumnya awak tolakkan dengan 0.5. Okey, awak tolakkan dengan 0.5, awak akan dapat 144.5. Okey, ini cara dia. Had atas kelas sebelumnya tambah had bawah kelas itu bahagi 2. Ini kalau awak nak guna rumus. Okey, dia kata dekat sini had atas kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya dekat sini adalah 144. Okey, kita tulislah 144. Tambah had bawah kelas itu 145 bahagi 2. Dapatlah 144.5. Okey, itu kalau guna rumus. Tapi tak semua orang boleh hafal rumus. Rumus ini dia tak bagi dalam exam. So, saya fikir cara mudah awak tolakkan dengan 0.5. Had bawah tolak 0.5. Awak akan dapat 144.5. 150 tolak 0.5. 149.5. 155 tolak 0.5. 154.5. Dan seterusnya. Kita tolakkan had bawah dengan 0.5. Itu untuk sempadan bawah. So, untuk sempadan atas, had atas kelas itu, had atas kelas itu tambah had bawah kelas selepasnya. Bingung. So, dekat sini dia kata had atas kelas itu ialah 149. Dan had bawah kelas selepasnya 150. So, awak tambahkan 149, 150 bahagi 2, awak akan dapat 149.5. Cara saya, kalau dekat sini tadi had bawah tolak 0.5 sebab dekat sini dia ada perkataan bawah. Untuk yang atas ini adalah had atas tambah 0.5. So, had atas kita 149. Kalau tambah 0.5, 149.5. Untuk yang ini, 154 tambah 0.5, 154.5. Yang ini pula 159.5. Yang ini 164.5. Dan yang ini 169.5. Yang ini 174.5. Senang. Okey. Semua ini diperlukan bergantung kepada graf yang awak nak bina. Okey, kalau awak nak membina histogram, kita perlukan sempadan bawah, sempadan atas dan kekerapan. Okey, kita guna sempadan bawah dan sempadan atas. Yang ini awak first dengar.
sepadan bawah, sepadan atas. Yang lain-lain ini awak dah biasa dengar. Okey, macam yang saya cakap tadi, untuk kekerapan longgokan, ada soalan ke tidak untuk sempadan bawah, sempadan atas tadi? Yang ini tadi ada soalan? Tak ada. Okey. Kalau tiada, saya boleh teruskan. Sebab sebenarnya dekat sini, kenapa saya ajar yang tolak tambah ini? Sebab dalam exam, memang majoriti murid confused. So, dia lebih senang macam itu. Sebab rumus statistik sangat banyak. Daripada data tak terkumpulnya kepada data terkumpulnya. Okay, so yang ini saya nak cuba mudahkan kerja awak. Okay, untuk kekerapan longgokan, yang ini saya go through dulu sebab kita belum lagi belajar untuk melukis graf yang lagi satu, iaitu ogive nama dia. So, yang ini saya go through. Kekerapan longgokan adalah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu. Okay, suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Ini yang penting. Hasil tambah kekerapan. Okay, saya tak pasti awak dengar ke tidak bunyi mesin rumput sebab orang tengah mesin rumput kat luar. Bina jadual kekerapan longgokan daripada jadual kekerapan di bawah. Okay, tadi kita sudah tengok jadual kekerapan. So, sekarang kita nak bina kekerapan longgokan. Daripada perkataan longgokan itu pun awak dah boleh imagine. Kan tadi awak sudah tabur segenggam batu. Awak kira kekerapan dia. Dekat petak ini berapa batu yang masuk di dalam petak itu. So, awak alihkan tangan awak. Awak pernah alihkan macam main seremban lah. Awak main seremban, awak ambil satu. Awak ambil dua. Awak ambil tiga. Semua sekali dalam tangan awak, awak akan dapat semua batu itu. Itu yang dipanggil kekerapan longgokan. Sama juga. Awak ambil kelas yang pertama dulu. Kemudian awak ambil kelas yang kedua. Kemudian awak ambil lagi kelas yang ketiga. Okay, so untuk kekerapan longgokan, dia kata tadi, hasil tambah kekerapan kelas itu dengan kekerapan sebelumnya. So, dekat sini, kelas ini ada ke tidak? Yang sebelumnya tidak ada. So, kita dapat terus 4. Okey, kemudian untuk kekerapan longgokan yang di bawah ini, dia kata ditambah dengan sebelumnya. Bukan yang ini. Okey, yang ini. Untuk shortcut dia, awak tambahkan dekat sini. 4 tambah 5, dapatlah 9. 9 tambah 8, dapatlah 17. 17 tambah 7, dapatlah 24. 24 tambah 3, dapatlah 27. Itu dipanggil kekerapan longgokan. Awak tambahkan dengan jumlah kekerapan kelas sebelumnya. Yang ini tadi sebelumnya adalah 4. So, 5 tambah 4 dapatlah 9. So, yang ini dapat 17. Sebab 4 tambah 5 tambah 8 dapatlah 17. Yang ini dapat 24. 4 tambah 5 tambah 8 tambah 7 dapatlah 24. Dan 4 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 3 dapatlah 23. Itu cara panjang. Kalau shortcut dia, sekejap saya nak padam dulu. Yang ini macam berterabur sangat. Okey, dia anak panah dia ke sini. 4. So, 4 tambah 5 dapat 9. 9 tambah 8 dapat 17. 17 tambah 7 dapat 24. 24 tambah 3 dapatlah 27. Itu dia punya shortcut.
Okey, untuk kekerapan longgokan saya go through begini saja dulu. Sebab dalam buku teks dia ada contoh. So saya tunjuk juga.